Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, how are you today? Excellent, that's right. Alhamdulillah, kita dapat bersama lagi pada malam ni. InsyaAllah untuk sesi bual bicara kita. Sesi orang kata berkongsi pendapat. Dan juga sesi orang kata untuk menguatkan diri kita dan prinsip hidup kita insyaAllah. Kerana saya yakin satu perkara tuan-tuan dan puan, dalam hidup ini sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Dan sebaik manusia adalah yang boleh memberi manfaat kepada ramai orang lain. That's why saya selalu bagi tahu, tugas kita sebagai creative practitioner juga adalah untuk add value atau apa menambah nilai. Walaupun memang penting gaji itu, memang penting orang kata compensation ataupun apa yang kita bawa balik. Tapi yang paling penting lagi adalah apa yang kita boleh menambah nilai pada orang lain. Kerana apa? Dengan kita menambah nilai kepada organisasi kita, menambah nilai pada majikan kita, menambah nilai pada pekerja-pekerja kita, pada kontraktor, pada visitor, bahkan pada klien kita, maka kita akan mempunyai nilai yang lebih tinggi lagi. Okey. Dan Alhamdulillah kita akan bersambung lagi dengan orang kata topik yang panas, topik yang hangat, yang orang sentiasa komen, komplain. Dan dalam keadaan COVID sekarang ni, ini menjadi salah satu perkara yang menjadi topik utama ataupun topik panas. Orang kata ada lagi tak market safety ni Cik Fakrul, ada tak market dalam OSH ni lagi dan sebagainya. So that's why kita kena faham, dan saya share pada 2 sesi yang lepas. Okay, maybe kita recap balik supaya anda faham. Kita tak hanya mengeluh. Kita tidak hanya orang kata hanya untuk komplain, komen. Kita bukan saja nak orang kata menangis ke merintih kerana perkara tersebut berlaku. Macam mana saya bagi tahu, safety ataupun OSH dalam mana-mana negara ataupun dalam mana-mana institusi pun, ia adalah satu perjalanan, satu journey. Journey yang kita kena bersedia. Journey daripada point A ke point B yang kita kena tahu apa yang bakal kita hadapi dalam perjalanan tersebut. Kita orang kata journey yang kita kena bersedia untuk mengharungi perjalanan tersebut. Dan dalam mengharungi perjalanan tersebut, kita kena juga ada bekalan. So therefore, tujuan sesi kita adalah untuk empower ourselves. Tujuan sesi kita adalah untuk berkongsi pendapat dan pengalaman. Apa perkara sebenarnya yang menyebabkan gaji murah ke, gaji mahal ke? Kerana perkara-perkara ini adalah umpama cycle. Dia akan ada cycle dia. Dia akan ada orang kata putaran dia. Tapi adakah perkara itu selama-lamanya begitu? Okay. Kalau dah benda tu sebagai roda dah berputar, kan, ada masa naik, ada masa turun, ada masa kat tengah, ada masa dekat bawah. So yang paling penting bagaimana anda mempunyai pengetahuan tentang itu. Itu yang penting. So that's why macam yang saya kongsikan semalam 2 hari lepas tentang 2 faktor. Berapa banyak? 2 faktor yang mempengaruhi gaji. Gaji kau yang kau dapat tu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dia. Faham tak Ina? Bukan yang kau dapat macam tu je. Okay, so that's why we have to understand that. So bila kita dah tahu faktor-faktor dia, dan kita akan lebih bersedia. Nampak? Yang that's why 2 hari pertama saya share dengan anda apa dia faktor luaran. Apa faktor luaran adalah faktor yang anda tidak boleh kontrol, anda tidak boleh kawal. So kalau benda tu anda tak boleh kawal, yang kau nak merengek tu pasal apa? Yang kau nak menyalak tu pasal apa? Yang kau nak komplain banyak tu pasal apa? Because that is not under your control. Okay, remember that? Bila perkara itu bukan anda kontrol dan bukan bawah kalauan anda, apa yang anda kena buat? Kan saya dah berkata 3 perkara. Berapa perkara? 3 perkara. So tulis benda ni. Okay. Siapa yang ada dekat dalam ni tolong tulis kat bawah tu supaya anda boleh beri manfaat pada diri anda dan anda boleh sediakan diri anda. Ingat, kita tak selama-lamanya ada di bawah. Ada masa kita di bawah, ada masa kita di atas, dan masa yang biasanya kita akan biasa-biasa. So that's why kita kena always equip ourselves. Dalam perjalanan kita kena sentiasa menimba ilmu dan menyiapkan bekalan kita. Yang saya nak kongsi dengan anda ni adalah bekalan dia. Apa dia bekalan? Faham tak? Jadi bila anda tahu bekalan apa yang anda akan hadapi, apa perkara-perkara yang anda akan hadapi dalam perjalanan karier anda akan lebih terbuka dan lebih bersedia. So that's why
Bila sesuatu itu dalam faktor luaran yang anda tidak boleh kawal, yang anda tidak boleh kontrol, lakukan 3 perkara. Berapa perkara? 3 perkara. Okay. So, apa 3 perkara tu? Siapa yang ingat boleh share dekat bawah tu? Okay. Okay, good. Okay, Alhamdulillah sementara tu kita nak tengok. Dan jangan lupa dah tengok benda ni, janganlah lupa nak bayar yuran. Share lah dekat grup mana-mana, share lah dekat mana-mana, dekat page anda ke, at least anda boleh buat kenangan, anda boleh refer balik benda ni. Faham Sai? Okay, good. Alah, gurau pun tak boleh. Okay, good. Siapa yang dah ada kat sini, tolong bagi Assalamualaikum, selamat malam. Okay, good. Siapa yang dah ada dekat sini, kita ada... kita tengok apa? Encik Amir, apa khabar Amir? Sihat ni? Alhamdulillah, excellent. So kita ada Azizul, apa khabar Azizul? Cewa. Okay. So kita ada Encik Taufik, kita apa khabar Encik Taufik? Okay, good. So kita ada juga Encik Faizal. Waalaikumsalam. Encik Faizal, kita apa khabar? So kita ada Surashan, apa Surashan? Apa khabar sihat Surashan? Alhamdulillah. Okay, bagus. Kita ada juga Encik Rahman, Encik Rahman kita. So kita ada Leon. Hai Leon, apa khabar? Sihat? Okay, bagus. Siapa yang ada kat sini bagi salam. Hai, hello. Hai Vini, apa khabar? Sihat, Pak? Okay, bagus. So, malam ni saya akan continue lagi point yang mempengaruhi gaji kita. Point ataupun perkara-perkara yang mempengaruhi apa yang anda bawa pulang. So therefore yang paling penting kat sini, take notes, tulis dekat bawah tu supaya orang lain juga boleh beri manfaat. Dan keduanya, anda boleh ambil iktibar dan menyediakan diri anda untuk ini. Kerana apa? Point malam ni best. Apa dia? Kita akan share apa dia faktor dalaman. Faktor yang anda boleh kawal. Faktor yang anda boleh, orang kata, tambah atau kurangkan. Faktor yang menjadi penentu utama dalam satu-satu perkara tersebut. Apa dia? Faktor dalaman. Apa dia? Faktor dalaman. So, pertama sekali, saya akan kongsi dalam 4. Apa dia? 4 atau 5 lah. 4 atau 5. Nak ke tak nak? Siapa nak tulis kat situ? Nak. Okay. Siapa nak tulis kat situ? Nak. Dan saya akan share. Okay. Norizam. Aizam, apa khabar? Waalaikumsalam. Okay. Cik Hairul Nizam kita pun ada. Apa khabar Cik Hairul Nizam? Sihat? Okay. Yang lain-lain. Okay. So, ada 4 faktor dalaman yang anda boleh kawal. Yang dengan faktor itu akan menentukan gaji anda kemungkinan. Kalau tak kata gaji pun, maybe nilai anda yang sewajarnya. So that's why kita jangan banyak komplain. Kita kena tahu, kita kena ada ilmu tentang sesuatu perkara. Ingat, apa sebabnya Nabi Adam menyebabkan semua malaikat sujud selain daripada perintah Allah Ta'ala? Kerana ada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Adam juga. Kita juga cucu Nabi Adam, mesti ada kelebihan kita. Faham saya? Mesti ada kelebihan kita sebagai khalifah. So, belajar that kelebihan. Okay, good. So, apa faktor dalaman yang pertama? Okay, saya bagi contoh begini. Nak, siapa nak tulis itu? Nak. Okay, Zul nak. Zul Ajat nak. Okay. Faktor yang pertama, faktor dalaman. Faktor pertama adalah sebagai contoh dia. Okay. Maybe tuan-tuan pernah dengar tentang platinum. Okay. Apa bezanya antara platinum dengan emas? Boleh? Okay, tulis kat situ. Apa bezanya platinum dengan emas? Okay, ataupun platinum ataupun dengan emas. Apa beza dia? Okay, good. So, especially bila barang kemas. Kalau anda beli platinum ni barang kemas dengan kalau ada berlian dan sebagainya, mula-mula beli mahal. Tapi, bila kita nak jual balik, ada tak value dia? Ada tak nilai dia? No. Kadang-kadang nilai dia lebih rendah lagi. Okay. Tapi berbanding dengan emas. Emas maybe 15 tahun lepas 1 gram we are talking about 1 gram 1 gram hanya maybe 120 saja tuan-tuan. Okay, betul? Tapi dalam masa 10 tahun, I think dalam 2-3 hari yang lepas, I think dalam semalam pun, emas naik sampai 240. Okay? So, apa bezanya platinum dengan gold ataupun emas ni? Apa yang membezakan dia sampai platinum kita beli dengan mahal, tapi bila nak jual balik tak ada nilai. Tapi emas, anda beli hari ini, besok dah akan ada perbezaan dia. Okay, good. Faktor dalaman yang pertama yang saya nak anda faham, yang tidak ada siapa pun boleh ambil daripada anda. Walaupun majikan ke, walaupun kontraktor ke, walaupun klien ke, tidak akan boleh ambil daripada diri anda. Apa dia faktor yang pertama? Tulis kat situ. Faktor dalaman yang pertama adalah value. Apa dah?
nilai dia. So value sesuatu perkara tu tuan-tuan adalah nilai dalaman yang anda akan tentukan. Anda yang akan membina nilai dalaman tersebut. Anda yang akan orang kata meletakkan sesuatu nilai pada dalaman tersebut. So that's why we have to understand. Membezakan antara emas dengan platinum adalah value. Apa dah? Yes, dia panggil inner value. Tulis kat situ. Apa dah? Value. Yes. Kenapa? Value yang makin bagus, dia akan makin meningkat nilainya. That's why orang kata, oh, orang yang makin tua, makin otai ni, gaji dia makin besar. Belum tentu. Kalau guru, kalau kata umur kau senior tua pun, kalau value anda itu tidak boleh memberi nilai kepada lebih ramai orang, betul? Tidak boleh memberi impact, kemungkinan value dia berbeza. So we have to understand that. Organization or person have values. Values yang organization sanggup bayar, values yang organization sanggup compensate untuk dapatkan that particular values. Dan value itu yang kita akan transfer kepada dalam organisation kita. Value itu yang kita akan sampaikan kepada semua level dalam organisation kita. Okay, on that part. So that's why. Apa the value-value dia? Nanti kita akan share. That is much more detail. Kita akan cover on that particular value. Apa yang menaikkan nilai value anda? Siapa nak tulis kat situ? Saya nak tahu apa naikkan value saya. Tulis kat situ. Okay, macam tak nak je, tak payahlah. Okay. Okay, good. Ambon Cik Izam, value with impact. Bagus. Okay, good. So that's why jangan komplain banyak. Okay, good. Itu punya value. Okay, yang kedua. Apa yang menyebabkan yang anda boleh kontrol sama ada nak naik. Kontrol ni maksudnya anda boleh naikkan, turunkan, betul? Atau anda boleh musnahkan pun. Apa dah? Yes. Control ni, that's why inner factor adalah faktor yang anda boleh kontrol. Kontrol ni maksudnya apa? Anda boleh naikkan nilai punya nilai, anda boleh maintain saja, atau anda boleh musnahkan, turunkan nilai itu. Bergantung pada diri anda sendiri. So that's why jangan komplain banyak kalau engkau tidak ada inner factor ni. That's why inner factor ni penting. So number one, value. Kedua, apa inner factor yang penting juga, yang you are in control dan bukan faktor orang lain. Apa dia? Yang kedua adalah knowledge. Apa dah? Knowledge. Yes. Ilmu yang anda ada, ilmu yang anda dapat, ilmu yang anda pelajari adalah hak anda. Semakin tinggi ilmu yang anda ada, semakin tinggi knowledge yang anda ada, semakin besar perspektif knowledge yang anda ada, faham saya? Maka ia akan membuka nilai yang lebih tinggi. So that's why we have to understand that. Yang kedua apa dah? Adalah dia dipanggil apa dah? Apa dah nama tadi? Dia panggil apa dah? Alamak, knowledge. Yes. Kenapa? That's why dia budak apa bezanya budak darjah 1 dengan maybe budak yang ada degree? Faham tak? Yes. Kita kena faham juga perbezaan dari segi knowledge. Okay, boleh? Okay, good. Next, yang ketiga. Ketiga juga adalah perkara yang orang tidak boleh ambil dan dipanggil orang kata internal factor. Apa dia internal factor? So, ingat, internal factor ni kita nak buat apa? Internal factor ni kita kena buat 5 perkara. Berapa perkara? 5 perkara. Tulis kat situ. Internal factor kena lakukan 5 perkara. Ni baru tadi Okay, good. Encik Izam kita try and adjust. Bagus Encik Izam. Best. Excellent. Okay, good. So next. Okay. Nak tahu ke ni? Apa yang nak kena buat dengan internal factor ni? Siapa nak tulis gitu? Nak tahu apa nak buat internal factor? Tulis gitu. Nak 5 kali. Okay, baru saya share. Ni extra. Okay, good. So, next. Apa ni internal factor yang ketiga? Internal factor yang ketiga. Yang anda kena jaga adalah apa dah? Brand anda. Apa dah? Brand ataupun nama baik anda. Kalau kereta ada brand, kalau jam ada brand, kalau barang-barang kita bag ada brand, kasut ada brand, manusia ada brand ataupun nama baik anda. Itu anda kena jaga. Kalau nama baik anda dikaitkan dengan skandal atau sebagainya, dan macam mana anda ataupun asal nak ambil je, budak ni pernah ada kes ni, atau budak ni pernah ada magic ni, buat magic, nak magic ambil benda ni, ambil budak ni. So indirectly
Brand atau nama baik amat penting. Dan kerana nama baik dan brand ini tidak ada sesiapa yang boleh rampas daripada anda. Kerana cuma anda yang menentukan dia. So that's why. Okay, good. So yang ketiga pada brand ataupun nama baik. Saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh. Boleh? Okay, saya bagi contoh. Anda pergi masuk maybe ke kedai jual kereta lah. Maybe anda pernah tengok pergi kedai jual kereta ataupun orang kata showroom kereta. So kata bulan pula hari tu anda pergi dekat kedai kereta, nak pergilah dekat showroom Mercedes contohnya. Mercedes ya, kita Mercedes. Sekali-sekali nak merasa juga. Nah, orang kata kalau tak dapat naik pun kita bau je, apa salahnya? Tak dosa. Faham tak? So anda pergi masuk kedai Mercedes dan anda tengok, tengok harga dia, mahal lah Mercedes ni, betul. Dia kata, tengok kedai kereta Proton, kereta Toyota ataupun kereta Proton lagi murah. Faham tak? Kereta Pro 2 lagi murah. Tengok kereta Mercedes ni mahal lah. Faham tak? Kenapa harga dia tak macam Pro 2? Hello, anda kena faham. So kalau sekiranya anda nak harga Pro 2, kau pergilah kedai Pro 2. Faham tak? Maknanya bukan salah harga Mercedes tu. Salahnya engkau yang salah masuk kedai. Tulis kat situ. Okay, so we have to understand. Bila engkau masuk kedai Mercedes, mana nilai dia ataupun brand dia adalah Mercedes. Faham tak? Kalau engkau nak nilai yang lebih rendah, pergilah kedai yang lebih rendah. Hello, faham maksud saya kan? So we have to understand brand and juga good name amat penting. Dan itu kadang-kadang diperlukan dan boleh digunakan dalam testimonial. Apa dah? Testimonial kita. Anda dapat. So that's why bina nama baik anda. Bina brand diri anda. Itu penting. Okay, so we have to understand that. Mana setiap orang mempunyai brand pada diri dia. Kalau kata kereta ada brand, ubat gigi pun ada brand, manusia apatah lagi. So we have to understand that particular internal factor nobody can take from you. So we have to understand that particular concept. Okay, boleh? Okay, good. So seterusnya, ni dah tengah habis masa ni. Okey, sikit lagi. Okey, itu kita akan sambung. Jadi ada 3, nampak? 3 perkara yang adalah internal factor. Saya akan sambung lagi yang internal factor tu on the value nanti. Apa yang meningkatkan value anda. Tapi sebelum kita nak tahu apa yang kita perlu lakukan untuk internal factor ni. Okey, tulis kat situ. Untuk internal factor ni, saya akan share detail the value besok. So saya kau jangan komplain gaji kecil lah, gaji besar lah, gaji tak naik lah dan sebagainya. So kalau anda tidak tahu dan tak ada ilmu tentang perkara ini. Okay. So untuk internal factor ini anda nak buat apa? Kena buat 5 perkara. Tulis kat situ. Internal factor kena buat 5 perkara. Berapa perkara? 5 perkara. Okay. So berapa perkara? 5. Bagus. Brand nama baik anda. Baguslah. Okay, bagus. Ada yang kita cerita pasal gaji nak menangis lah Encik Izam, betul? Okay. So that's why ini 3 perkara yang anda boleh 5 perkara yang anda boleh buat untuk menguatkan internal factor anda. Saya akan ulang-ulang kembali. Besok kita akan cover on the value. Apa yang anda perlu ada untuk memastikan gaji ataupun apa yang anda dapat tu setimpal dengan value anda. So we are talking about value. Kali ini kita dah cover 3 dulu. Apa dia? Value, knowledge dan juga brand and good name. Betul? Itu kena ada. Dan bila kita ada internal factor, apa yang kita nak buat? Internal factor anda kena buat 5 perkara. Tulis satu, 5 perkara. Apa khabar? Excellent. Stanley, excellent. Okay, bagus-bagus. Okay, jangan lupa yang lain pun bagi tahu. Apa ni, bagilah salam sikit kat situ siapa yang ada kat sini. Sombongnya. Dan jangan lupa like and share dekat kita. Okay, dan satu lagi. Saya juga tengah offer ni free Free. Benda tak payah bayar. Apa dia? Free ni, e-book. So, siapa-siapa yang nak e-book ni, anda boleh. Okay. Write nama anda dekat atas tu. Okay, supaya anda boleh dapat free e-book. Apa dah? Free e-book. So tulis nama anda dekat kita punya, orang kata link dekat atas tu, supaya saya boleh bagi anda the free e-book untuk version 2.0. Maybe some of you dah dapat yang version 1. Version 1 tu saya upgrade lah kepada version 2.0 yang lebih detail. Apa dia? Buku The 5 Pillar. Apa dia? The 5 Pillar of Excellent Safety and Health Practitioner. So kalau anda nak jadi excellent, kalau anda nak meningkatkan diri anda pada nilai yang seterusnya, jangan lupa
dapatkan buku ni. Buku ni pun e-book ni free je, bukan kena bayar pun. Okay, just gunakan link kat atas tu. So indirectly nanti lepas kita punya IOP punya program, saya akan emailkan anda free e-book ni. So anda akan dapat free e-book The 5 Pillar of Excellent Safety and Health Practitioner. So siapa yang belum dapat, belum tulis lagi, tolong tulis nama anda dan dekat link yang kita ada tu. So insyaAllah lepas kita program IOP yang kita akan adakan pada awal bulan depan, so saya akan bagi anda the copy of this particular e-book sebagai panduan untuk anda bagaimana kita nak jadi excellent, bagaimana kita nak meningkatkan diri kita kepada level yang seterusnya. Betul? So free je pun, bukan kena bayar. Faham tak? Okay. Yang saya minta tolong, kau tolong share lah benda-benda ni kat kawan-kawan. Betul? Apa salahnya? Benda yang baik tu kena kongsi. Benda yang buruk tu kau pandai-pandai lah simpan. Faham? Okay, good. So next, okay, ada yang kata apa yang nak kena buat dengan internal factor, faktor yang anda boleh kawal. Okay, ada yang dah bagi tahu nak 5 kali tu. Kalau saya tak bagikan merajuk pula. Okay, good. So tulis kat bawah tu 5 perkara yang anda kena buat untuk internal factor, faktor yang anda boleh control. Besok saya akan tambah cerita tentang value. Apa dia 5 perkara? Okay, pertama anda kena learn. Apa dah? Learn, pelajari dia. Kedua, anda kena develop. Apa dah? Develop. Selain daripada learn, anda kena develop that thing dalam diri anda. Yang ketiga, anda kena practice dan practice. Okay, tulis kat situ. Yang keempat, anda kena increase the impact. Apa dah? Increase the impact ataupun increase the intensity. Penting So bila kita ada internal factor, kita ada value kita, apa yang kita nak buat? Nombor 1, kita kena belajar. Kedua, kita kena develop. Ketiga, kita kena always practice. Yang keempat, kita kena increase the impact ataupun increase the intensity. Dan yang kelima, kita kena start sharing. Apa dah? Sharing. Kenapa? Dengan kita berkongsi, perkara itu akan lebih lagi. Okay, remember? Gaji, yes, penting. Tapi yang paling penting, kita tahu apa faktor yang akan menaikkan gaji seseorang, apa faktor yang akan menurunkan gaji anda, dan apa faktor yang akan menyebabkan nilai sesuatu perkara itu lebih layak dibayar oleh majikan pada nilai yang sewajarnya. Okay, so besok kita akan cover lagi best. Besok kita akan cover on what affect the value. Apa dah? What affect the value. So that's why tomorrow jangan lupa share, dan besok juga ikuti session kita what affect the value of the person, supaya anda punya nilai yang bagus di mata majikan dan anda punya nilai yang bagus dalam profession anda. Okay? Dan juga pesanan juga siapa-siapa yang besok akan berada dalam program Zero Cost OSH program kita. Okay, tahniah. Welcome kepada mereka yang akan belajar apa dia safety program yang ada impact untuk esok. So kita akan belajar besok. Okay. Dan temui saya besok dalam sesi kita selama 1 hari. Kita akan belajar bagaimana untuk menjalankan safety program yang lebih berimpak tinggi, safety program yang mempunyai lebih kesan kepada organisasi. Okay. Dan insyaAllah pada mereka yang ada bersama saya besok tanya, dan mereka yang belum ada peluang, tolong belajar. Kau jangan malah nak belajar. Faham tak? Okay, good. So it's my pleasure to have all of you malam ni. Besok lagi best. Besok kita akan belajar on the value. Apa perkara yang akan menaikkan value anda? Apa perkara yang membezakan anda dengan orang lain? Dan apa perkara yang majikan dan orang lain sanggup bayar untuk nilai yang tinggi? Okay. So temui kita malam besok. Okay. Pukul 8.30 malam insyaAllah. So stay safe, stay healthy and stay excellent. Okay. Bye. Okay, good.